إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi daripada Aisyah ibu kita radhiyallahu anha wa ardaha qalat, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadr fama aqulu fiha aw ma aqulu fiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau aku dah yakin malam ini adalah malam Lailatul Qadr, apakah doa yang aku patut sebut? Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin Lailatul Qadr ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, apakah doa yang aku boleh sebut sekiranya aku dah yakin malam ini malam Lailatul Qadr? Qala alaihi salatu wassalam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang terbaik yang kita boleh ulangi di malam Lailatul Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selalu disebut insya-Allah, senang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan tokok tambah. Ada orang kata Allahumma innaka afuwun karim, tak ada perkataan karim. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang balik, tak apa, setiap kali. Apa maksudnya? Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau ni maha pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu, engkau ya Allah suka mengampuni dosa manusia. Fa'fu anni, maafkanlah aku, ampuni dosa aku. Dan tengok subhanallah, Nabi Musa AS yang saya baca tadi, ayat yang sangat subhanallah menyentuh hati saya. Nabi Musa AS bawa, Nabi Musa bila pergi kali kedua nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa bawa 70 orang di kalangan ulama Bani Israel yang paling terbaik. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Nabi Musa ikhtar, memilih. Nabi Musa AS pilih seorang-seorang untuk melengkapkan 70 orang yang akan bawa mereka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka kata, ya Musa, kami nak juga jumpa Allah. Bayangkan tuan-tuan, Bani Israel, ya Allah, kaum yang menyusahkan Nabi, tak percaya. Betul ke wahai Musa, engkau pergi berjumpa Allah? Kami nak tengok juga. Ya Allah, walaupun mereka tengok mukjizat Nabi Musa,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna yuqattilun. Dalam surah Al-A'raf yuqattilun, dalam surah Al-Baqarah yudhabbihun. Tak cukup ke Allah Subhanahu wa taala selamatkan kamu wahai Bani Israel daripada Fir'aun? Fir'aun dengan tentera dia, dengan kerajaan Fir'aun yang sembelih anak kamu, yang memalukan isteri-isteri kamu. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Satu ujian besar. Tak percaya. Mereka kata, Musa, kami nak tengok Allah juga. Kami nak dengar suara Allah. Jadi Nabi Musa AS memilih 70 orang. Wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina. Untuk al-miqat, yakni tempat di mana Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bawa 70 orang di kalangan ulama Bani Israel yang terbaik. Falamma akhadhathumur rajfah. Bila mereka sampai kat sana, Nabi Musa AS dia masuk seorang. Sebab orang lain tak boleh. Allah Subhanahu wa taala kata, qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Nabi Musa AS seorang boleh dengar Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah perbezaan kita dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, antara aliran yang sesat, yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka kata Al-Quran makhluk, dan mereka nafi Allah Subhanahu wa taala ada suara. Allah Subhanahu wa taala yatakallamu bi sawt. Naam, kalau Ahlus Sunnah ikut Al-Quran. Ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Wa kallama Allah Musa taklima. Kalau Ahlus Sunnah dia kata, ya, Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan suara. Bagaimana? Kita tak tahu. Tapi Allah ada kalam. Banyak aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan satu aliran yang kat Malaysia ni, dia kata, tapi insya-Allah harap-harap tak ada lagi, mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala ada suara. Ada orang tanya saya juga, kita mencelah kejap mengenai Al-Jahmiyah. Alhamdulillah, ramai umat Islam dah mula sedar bahawasanya satu fahaman yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti aliran Al-Jahmiyah. Sama macam Mu'tazilah, tapi Jahmiyah dia terlebih awal dulu. Mereka ni menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala atas arash. Biasa kita dengar seorang ustaz pengelibur lara daripada Indonesia, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Tak tahu Allah di mana. Inilah fahaman Jahmiyah. Kata seorang ulama Ahlus Sunnah, Al-Imam Hammad ibn Salamah, qal haula adha'u rabbahum. Mereka ni tak tahu Allah Subhanahu wa taala duduk di mana, sedangkan Al-Quran sebut aamintum, sambung, aamintum man fis sama'. Surah Tabarak, cuba baca. Man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Allah fis sama'. Bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, maksudnya bertempat, tidak. Atas langit ni kita tak tahu ada apa. Siapa yang pernah sampai ke langit, atas langit 7? Seorang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sidratul muntaha, tapi Rasulullah tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila Abu Dzar radhiyallahu anhu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rabbak?" Abu Dzar tanya Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, adakah engkau melihat Allah?" Kata Rasulullah, "Laqad ra'aitu nura, fa anna arah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya yang kuat. Maka
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, kita jangan nak sifat Allah ikut akal kita. Jangan kita nak berkotak-katik sifat-sifat Allah mengikut fahaman kita. Yang ni Allah di atas arasy, Allah bertempat, tak boleh. Tak. Awak ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala wasafa nafsahu bil Quran. Dalam kitab Allah, Allah Subhanahu wa taala dah sebut pasal diri dia. Kita lebih mengetahui Allah, kita lebih mengenali Allah daripada Allah sendiri, ataupun Allah Subhanahu wa taala cerita mengenai keesaan Allah dalam Quran. Mana nak ambil? Nak ambil Al-Quran ataupun pendapat manusia yang tolak Al-Quran? Mana kita nak ambil? Kalamullah. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari ada kitab yang hebat yang membinas Al-Jahmiyah, nama dia Khalqu Af'alil Ibad wal Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Dalam kitab ini guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebut, boleh katakan 100 ayat dalam Quran yang membuktikan Allah Subhanahu wa taala atas arasy. Bal rafa'ahu Allah ilaih wa kana Allah azizan hakima. Dalam surah An-Nisa, dalam surah Fatir, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uh. Dalam surah banyak, dalam surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-Qahir, Allah di atas arasy. Dalam surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Alladzina yahmiluna al-'arsh, malaikat-malaikat yang pegang arasy Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat, ada satu jenis malaikat ini tugas dia pegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalau atas arasy tidak ada Tuhan, ada apa atas arasy? Malaikat tasbih kat siapa? Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihun bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat tasbih, sanjung Allah, mengesahkan Allah yang ada atas arasy. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala duduk atas arasy, kita tak tahu. Tidak sama seperti manusia. Jelas ya Allah? Tapi datang seorang nama dia Al-Jahm ibn Safwan di abad kedua Hijrah. Al-Jahm ibn Safwan dialah pengasas satu aliran yang dipanggil Al-Jahmiyah, di mana dia menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada atas arasy, Allah tidak ada sifat, tidak ada sama', tidak ada basar, tidak, semua ditolak. Sebab itulah golongan ini dipanggil Al-Mu'attilah, yakni a'attalu sifatillah. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang sifat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sebut, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuk, Allah Subhanahu wa taala datang. Kalau Jahmiyah, Allah tak bergerak, Allah tak datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Subhanallah, saya pernah dengar seorang penceramah. Dia kata, kami kalau baca Al-Quran, kita akan jumpa banyak ayat Al-Quran yang menyusahkan kami. Allahu Akbar. Dia kata, idza qara'na Al-Quran najidu ayatin kathirah tushkilu alaina. Bila orang suka tolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, maka mereka akan susah nak baca Quran. Sebab mereka akan kata, wa jaa rabbuk, Allah datang. Macam mana? Jangan fikir macam mana. Percaya, beriman dengan Quran. Kaifiyah, ikut Allah. La nadri kaif. Allah datang macam mana? Bukan seperti kita, tapi kita percaya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut juga,
dalam surah Al-Baqarah, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'. Allah Subhanahu wa taala istawa, yani irtafa'. Allah Subhanahu wa taala irtafa'. Allah Maha tinggi. Allah naik. Bagaimana Allah naik? Tak tahu kita. Bukan seperti manusia. Tapi aliran Al-Jahmiyah satu aliran yang mereka lebih ikut akan untuk mentafsir sifat-sifat Allah Ta'ala, maka mereka telah sesat. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan Ahlus Sunnah, mereka ikut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah banyak ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kitab yang saya sebut tadi, Khalqu Af'alil Ibad wal Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Imam Al-Bukhari rahimahullah membidas Jahmiyah dengan hadis-hadis, ratusan hadis sahih dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian datang seorang ulama, Ibnu Majah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Majah, dia ada satu kitab, nama dia Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Dia membidas Jahmiyah. Kemudian datang Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Tapi ulama sunnah yang terunggul yang membidas Jahmiyah dan Mu'tazilah adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam kitab As-Sunnah wal Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Imam Ahmad yang kita kenal cerita dia bagaimana menghadapi ujian dan fitnah Mu'tazilah yang mereka kata Al-Quran makhluk dan bukan kalamullah. Nah, wallahu a'lam. Jadi inilah sedikit sebanyak pencerahan mengenai perkara ini. Baik, Nabi Musa AS bila bawa 70 orang di kalangan Bani Israel, maka mereka minta supaya nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala matikan mereka dalam keadaan, minta maaf kita sebut apa kita panggil? Keroh seruk okey, seluk kego. Bagi mana nak sebut perkataan? Seluk. Dia seluk kego, mati dalam keadaan seluk kego, kejut, mati terus. Sebab tu Allah kata fa akhadathum ar-rajfah. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة, bila Allah Subhanahu wa taala matikan 70 orang terpilih di kalangan Bani Israel dalam keadaan selak kera, mati mengejut, Nabi Musa AS sedih sebab dia kata, ya Allah, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kenapa di saat ini engkau telah mematikan golongan terpilih di kalangan Bani Israel? Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Musa AS kata, ya Allah, aku nak balik kepada kaum Bani Israel lagu mana? Apakah aku nak jawab kepada Bani Israel? 70 ulama mereka yang terpilih dah mati. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai afatuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, nak membinasakan kami kerana orang-orang yang kurang cerdik ini, kerana kelakuan mereka. Sebab itulah ayat ni menyentuh hati saya. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha. Ikhwani, Allah Subhanahu wa taala akan uji kita, khususnya orang yang beragama. Orang yang ustaz, penceramah, orang qadi, mereka ni Allah akan uji mereka. Uji mereka dalam agama. Sebab tu Allah kata, Nabi Musa kata, in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha. Kadang-kala datang ujian yang berat dalam agama, maka ulama akan diuji. Ulama ni dia boleh pilih jalan selamat, play safe, orang kata. Boleh play safe, dia boleh hijah. Hukum Allah ni dia boleh gapo? Boleh gapo? Kona, macam orang kata itu. Dia boleh kona kanan, kiri kanan, bagai. Boleh. Janji pihak atasan puas hati. Tapi ulama yang betul takut pada Allah,
Bila diuji, mungkin dia akan jatuh. Dijatuh dipandang masyarakat. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bagi dia kekuatan. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha. Bila datang ujian, ada orang akan jatuh. Ulama minta maaf. Minta maaf. Ada seorang syekh, saya nak sebut nama dia, tak apa. Dia ulama Saudi. Nama dia Syekh Adil Al-Kalbani. Imamul Haram. Imam yang dipilih untuk menjadi imam tarawih di Masjid Bakar. Dan suara dia sedap. Ya Latif. Adil Kalbani sekarang ni dia masuk dalam movie. Dia berlakon dengan Hollywood. Yang korang pernah tengok video dia, dia main daun. Main daun. Bukan saya nak hina dia, tapi ini contoh tauladan. Contoh tauladan bagaimana orang yang hafiz Quran, ulama sunnah, bila kerajaan Arab Saudi tukar haluan daripada ahlu sunnah untuk menjadi tukar, dia ada satu jawatan kuasa, nama dia jawatan kuasa Al-Amru Bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Jawatan kuasa ini yang bawah kerajaan telah diubah, dibangin ataupun diberikan nama Hay'atut Tarfih, jawatan kuasa hiburan dan ya Allah. Bukan kita nak malukan, tapi inilah ujian. Sebab tu bila orang kata, awak tak tengok ke ulama Saudi? Ulama Saudi kata boleh salat jarak. Saya kata ulama Saudi dan Saudi tidak akan menjadi sumber agama kita. Ingat, negara tak akan jadi sumber agama. Umat Islam dia ada dua perkara dia pegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bil Quran was sunnah." Dan dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena pegang. Bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Jordan, bukan Mesir. Sekarang ni di Mesir. Hari ini sahaja umat Islam di Mesir dibenarkan bertahajud dan i'tikaf. Sedangkan dalam minggu 2 minggu lepas ada pegawai-pegawai Al-Azhar pergi pusing kat masjid-masjid, tidak membenarkan umat Islam dirikan salat tahajud. Baru dibuka semalam. Saya ikut perkembangan di Mesir juga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha." Kadang-kala bila datang ujian, ada orang jatuh. Ada orang tersungkur. Nasihat saya, sekali lagi, jangan lupa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbana ala dinik." Ulama akhir zaman banyak merupai ulama Bani Israel. Saya baca dalam salat Isya, ulama Bani Israel, Allah kata dalam surah Al-Maidah, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa aklihimus suht." Ulama Bani Israel paling laju cepat makan rasuah. As-suht. As-suht ni adalah rasuah khas untuk ulama. As-suht yani habuan. Ulama Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala membongkarkan kerenah mereka. Allah kata, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun." Kemudian Allah kata ayat seterusnya, "Laula yanhahumur rabbaniyun." Ya Allah. Ya Allah, ayat ni tugas ulama Bani Israel mereka letak tepi. "Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithm wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un." Laula yanhahum. Manakah peranan ulama Bani Israel di zaman itu? Apakah peranan ulama al-ahbar wal-ruhbaniyun wal-ruhban? Laula yanhahumul ahbaru, laula yanhahumur rabbaniyun. Al-Rabbani ulama Bani Israel yang Rabbani, yani muallim. Dia alim dan mengajar. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kenapa ulama mereka tidak memainkan peranan mereka untuk tugur maksiat? Wal ahbar, pendeta, an ahlihim suht. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un. Kata Abdullah bin Abbas, inilah ayat yang paling keras
untuk ulama Bani Israel dan ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak sebut juga pasal satu aliran ataupun satu fahaman yang ada dalam masyarakat kita sejak 60-an. Ustaz ataupun penceramah yang suka ambil kesempatan atas orang awam. Khususnya ustaz-ustaz yang suka sangat sanjung diri dia ataupun meletakkan diri dia sebagai wali ataupun orang yang ada darjat. Sebenarnya perangai ni ada di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Kristian. Saya tengok satu dokumentari. Nah, barakallahu fikum. Ada satu dokumentari mengenai preacher. Preacher ni adalah orang Kristian yang bagi ucapan. Preacher ni bagi orang Kristian, dokumentari ni menceritakan mengenai masyarakat Amerika Syarikat di era 30-an, 40-an, 50-an sampai 70-an. Preacher dan padri bagi orang Kristian, dia ada martabat yang sangat-sangat tinggi. Because he's talking on behalf of the God. Maksudnya preacher Kristian ni bercakap dengan nama Tuhan. Tak boleh dibantah, tak boleh disangkah. Apa preacher cakap, semua orang Kristian ni tunduk. Yes, yeah, oh my Lord, oh my Lord. Kadang-kadang dia siap bawa lagi orang duk menyanyi lagi. Dalam dokumentari ni dia cerita mengenai seorang makcik. Makcik ni sangat suka preacher. Dia masak hot sedap sekali. Masak ayam goreng ke apa. Lepas tu dia bawa makanan ni sebab dalam gereja, dalam budaya orang Kristian, bila datang preacher untuk bagi ucapan di hari Ahad, orang kampung mesti bawa makanan. Goreng ayam, buat daging, BBQ. Setiap pakcik bawalah makanan bagi kat preacher. Preacher ataupun padri mereka ni cukup angkuh dan sombong. Ada seorang makcik, orang Kristian, orang Amerika Syarikat, orang putih. Dia bawa satu makanan sedap. Anak dia mari sekali, cucu dia. Cucu makcik ni mari sekali. Makcik ni bagilah ayam goreng, tapi dia hidangkan ayam goreng atas pinggang yang agak murah. Dia orang miskin, orang kampung. Maka preacher, padri Kristian ni, dia bagi ucapan. Dia bagi ucapan, dihina orang miskin. You give me this chicken fries with this plate. It's plate of poor people. Dia cakap maksudnya awak bagi aku pinggan yang orang miskin. Menangis makcik ni, sedih. Padahal siapa yang marah? Anak muda ni, cucu. Sebab itulah kita tengok orang putih ni, dia tak suka Kristian, dia tak suka gereja. Sebab dia tahu padri ni segala kesempatan dia akan ambil atas orang kampung. Sebab tu anak muda dia tolak Christianity. Kemudian dalam kereta, makcik ni duk menangis dalam kereta. Cucu dia kata, makcik jangan sedih, masakan awak sedap, ayam goreng yang awak buat ni antara yang sedap sekali, aku boleh makan. Dan preacher ni, padri ni jahat, tak ada adab. Makcik ni marah, don't say like that, he's a preacher, he's talking behalf of the God. Ya Allah, makcik ini dihina oleh padri, tapi masih nak mempertahankan padri tersebut. Kemudian dalam dokumentari ini dia tunjuk bagaimana padri ini, dia pergi ambil, dia kutip anak-anak dara yang paling comel. Dia boleh bawa. Bila anak dara ni datang kat gereja, dia ada satu atau cara dipanggil bercakap pasal dosa. Confession. Dia confession. Datang anak dara, dia kata kat padri, aku banyak dosa, aku nak cerita. Boleh. Padri tersebut boleh minta maaf dalam perkataan yang tidak sesuai, boleh telanjangkan anak dara ini, dan tidak ada orang boleh mempersoalkan padri apa dia buat ke anak dara, sebab he's talking behalf of the God. Kemudian banyak anak dara dalam dokumentari tersebut telah mengandung kerana perbuatan padri tersebut
yang bawa anak dara pergi kat tempat semak, pergi tempat hutan, dia boleh bogelkan dia, boleh bersetubuh dengan dia. Bila dia mengandung, dia kata awak kena gugurkan kandungan awak. Nampak tak bagaimana Kristian meletakkan padri dalam satu peringkat di mana tak boleh disangka? Adakah dalam Islam boleh buat gitu? Tidak boleh. Dalam Islam kita tidak ada maksum. Kita ada ulama, tapi ulama boleh dibantah. Hatta ustaz kalau dia silap baca Quran, kita boleh tegur tak dia? Boleh, sebab kita ada rujukan. Kita ada Quran, kita ada hadis. Nampak tak? Kelebihan Islam, tidak ada prinsip kasta. Betul kita panggil kasta, Tidak ada prinsip kasta, tidak ada prinsip untuk sanjung seorang ustaz sampai tahap seperti mana kita tengok kadang-kadang ustaz ni ataupun Tok Bomoh boleh ambil anak dara masuk dalam bilik seorang-seorang. Kemudian suami sendiri pun tak berani nak tegur ataupun nak cek apa yang lelaki buat kat isteri dia. Ya Allah. Sebab itulah ikhwan ni nak kata banyak aliran yang fahaman batiniyah, fahaman sesat yang masuk kepada orang Islam atas dasar ulama ataupun ustaz, tapi sebenarnya mereka banyak merupai orang Kristian dan Yahudi. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah yang saya nak wayak kat sini, Allah Subhanahu wa taala dah sebut, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah." Kita dalam Islam tidak ada prinsip menghambakan diri kepada manusia. Jangan hambakan diri kepada manusia. Jangan membiarkan orang ambil kesempatan atas kita atas dasar agama. Jangan membiarkan orang atas dasar dia pakai serebang, janggut besar. Oh, macam kita sekarang ni, mari Habib. Bila dia mendakwa diri dia Habib, tak boleh nak bantah. Habib ni keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi sekalipun, adakah dia maksum? Tidak. Abu Lahab keturunan Rasulullah kan? Siapa Abu Lahab? Pak saudara Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata tabbat yada abi lahab wa tab. Ikhwani, dalam Islam tidak ada prinsip kasta, tidak ada prinsip hambakan diri kepada manusia. Al-Islam bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah, wa ma alaihi salafus salih insya-Allah. Dan jangan kita ingat kita bergantung kepada Saudi, kepada Mesir, kepada Jordan, tidak. Kita bergantung qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Semua seperti kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu alaihi wa yurad illa Rasulullah. Semua pendapat dia kita boleh ambil, kita boleh tolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang hadis Rasulullah, kita tak boleh sanggah, kita tak boleh bantah, kita tak boleh permainkan. Saya rasa cukup setakat insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin fa ya fawza mustaghfirin astaghfirullah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.